Assalamualaikum dan selamat datang ke FTV untuk kawan-kawan baru dan selamat kembali untuk kawan-kawan lama. Dalam dunia pemanduan lasak ada beberapa kenderaan legenda. Paling atas dalam senarai yang pendek ni ialah Jeep, kerana inilah yang asal yang digunakan oleh pihak tentera. Kemudian diikuti oleh Land Rover yang juga kopi Jeep, dan kemudian Mercedes G-Wagon, sama jugalah ni semua cerita kopi Jeep lah. Ketiga-tiga ni kita tahu memerlukan carrier mereka sebagai kenderaan tentera. Dan ditambah pula dengan dua legenda daripada Jepun, iaitu Nissan Patrol dan Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser ni pun ada iras-iras kopi Jeep juga sebenarnya. Hari ni kita akan tengok model terbaru yang digelar Land Cruiser 300. Ikhlaslah saya cakapkan yang tiga tadi tu dah memang jadi permainan orang kaya sebenarnya, tapi Nissan Patrol dan Toyota Land Cruiser ni masih terus dibina sebagai kenderaan lasak sebenar, walaupun kedua-dua kenderaan ini juga dah semakin mewah. Mana satu jadi pilihan anda jika anda sedang merancang satu perjalanan merentas dunia? Boleh kongsikan pendapat anda di bawah di ruang komen ataupun pergi jawab poll kita yang diletakkan di page community FTV. Kenderaan yang kita lihat hari ini ialah satu rombakan menyeluruh yang dah lama dinantikan setelah model sebelum ini berada di pasaran selama 14 tahun. Sebenarnya ramai juga yang ingat Toyota dah lupa langsung pada Land Cruiser dan mungkin model ini tak akan dimajukan lagi. Tetapi terbukti kesangkaan ini meleset. Mana mungkin Toyota lupakan Land Cruiser? Model ini masih lagi diterima sebagai piawai untuk mengukur keupayaan off-road. Malah Land Cruiser adalah satu-satunya kenderaan yang diiktiraf oleh WHO sebagai pembawa vaksin sejuk. Mungkin kerana ianya tahan lasak lah kot dan tak selalu rosak tepi jalan. Model yang diiktiraf ialah model Land Cruiser 70 yang dilengkapi dengan sistem penyejukan khas bagi memastikan vaksin berada pada suhu antara 2 hingga 8 darjah Celsius semasa penghantaran. Kenderaan ini dihasilkan bersama dengan anak syarikat Toyota, iaitu Toyota Tsusho dan syarikat dari Switzerland B Medical Systems. Pasukan jurutera yang menghasilkan Land Cruiser 300 ni telah mengenal pasti beberapa ciri wajib yang perlu dikekalkan dan apa yang perlu diperbaiki bagi menjadikan Land Cruiser lebih sesuai untuk zaman serba moden. Akio Toyoda ni mungkin over sikit lah bila dia kata yang dunia mempercayai Land Cruiser dengan nyawa. Tapi bila kita ingatkan yang inilah satu-satunya kenderaan yang diiktiraf sebagai pembawa vaksin, mungkin kenyataan dia tu taklah over sangat, betul tak? Yang menariknya, Toyota mengakui bahawa Land Cruiser 80 ialah model yang dikira terbaik dari segi nisbah jarak ganda, lebar ganda dan panjang kenderaan untuk off-road. Jadi ini mereka cuba kekalkan sehingga ke hari ini. Fokus utama Ketua Jurutera Land Cruiser terbaru ini ialah untuk menjadikan kenderaan bagak ini kurang memenatkan bila kita memandu jarak jauh. Rupanya dia telah mengambil bahagian dalam acara rentas benua di Australia dan mendapati Land Cruiser penat bila dipandu lama pada kelajuan biasa. Yang pastinya reka bentuk tak berubah banyak. Masih lagi kelihatan bagak dan berkotak dan sesuai lah kot dengan imej lasak Land Cruiser tu. Okey, jom kita tengok 5 perubahan besar pada Land Cruiser 300 terbaru ini. Pertama, antara ciri-ciri yang dipasangkan di sini ialah elektronik KDSS ataupun Kinetic Dynamic Suspension System. Jadi maksudnya benda ni ialah satu cara untuk mengawal anti-roll bar. Anti-roll bar ni digunakan kita tahu untuk mengelakkan kereta roll terlalu banyak ataupun sengit terlalu banyak bila masuk corner. Tapi masalahnya anti-roll bar ni juga menyekat pergerakan ganda. Pergerakan ganda ni ataupun kebebasan ganda atau axle articulation ialah sesuatu yang sangat penting untuk kenderaan off-road. Jadi dengan menggunakan sistem elektronik, dia boleh longgarkan anti-roll bar tu untuk laluan lasak dan ketatkan dia untuk perjalanan di atas jalan biasa. Ciri terrain view, iaitu macam ada kamera lah dia letak dekat bumper tu, membolehkan pemandu nampak laluan di bawah kereta. Ini membantulah untuk kita mengelak halangan lah bila kita pandu. Dan juga bila nak parking boleh elak lah langgar tebing kan. Dan yang ketiga, menambahbaikkan kebolehan meredah air dengan seal yang lebih baiklah untuk enjin dan juga untuk air intake dan sebagainya lah. Dan kini ada diff lock depan ataupun kunci pembeda depan. Kalau dulu yang version sebelum ini hanya ada diff lock tengah dan belakang, kini dia ada diff lock depan yang khas boleh dipilih untuk membantu kereta lebih mencapai cengkaman lebih baik di laluan yang kasar.
Penambahbaikan di atas jalan juga telah berlaku. Untuk melakukan ini, pertama mereka telah menghasilkan kerangka tangga ataupun ladder frame chassis yang lebih kukuh. Cara mereka melakukan ini ialah menggunakan teknologi welding yang terbaru untuk menghasilkan tailored blanks. Tailored blank ni lah besi keping yang dia orang gunakan sebelum dia tempa menjadi bentuk chassis itulah. Tetapi bila kata tailored blank ni maksudnya ada beberapa jenis besi di situ. Beberapa jenis ketebalan. Mungkin ada besi yang lebih keras bahagian-bahagian tertentu dan besi yang biasa pada bahagian-bahagian tertentu. Yang menariknya kali ini mereka menggunakan sistem welding di mana tidak ada lapik. Dia butt end, butt joint. Maksudnya dia welding kan bertemu hujung dengan hujung. Ini satu teknologi yang baru yang mereka cukup yakinlah untuk memastikan welding tu tak terbuka semasa mereka menempa bentuk tersebut. Dengan menggunakan teknik ini, mereka telah berjaya mengurangkan berat seluruh kerangka dan body in white sebanyak 200 kilogram. Untuk mencapai pemanduan yang lebih bagus atas jalan, selalunya mereka akan turunkan pusat graviti. Untuk ini, mereka telah menurunkan enjin sebanyak 20 mm dan juga menukar panel depan, panel pintu dan bumbung dengan aluminium untuk menurunkan pusat graviti. Imbangan berat depan belakang juga penting. Untuk menghasilkan imbangan berat yang lebih baik, mereka telah menganjakkan enjin dan kotak gear ke belakang sebanyak 70 mm. Kalau kita lihat dalam grafik ini, hampir keseluruhan jisim enjin berada di belakang ganda depan. Ini membantu ketangkasan tindak balas dan juga membantu dari segi imbangan depan dan belakang. Reka bentuk sistem gantungan mendatangkan kesan yang besar kepada pemanduan. Kali ini mereka telah mengubah reka bentuk suspension belakang dengan merapatkan lagi peredam supaya ia lebih selari dengan pergerakan roda atau pergerakan ganda belakang. Ini menghasilkan kawalan yang lebih jitu di sepanjang pergerakan ganda. Ini menghasilkan kereta yang lebih stabil pada kelajuan tinggi. Kalau kita kata tu macam kurang rasa geli-geli lah kat bahagian belakang tu. Yang ketiga, mereka telah melengkapkan Land Cruiser 300 dengan lebih sistem bantuan pemandu. Sekarang memang Toyota melengkapkan kebanyakan kenderaan mereka dengan safety sense, dan untuk Land Cruiser yang terbaru ini sudah tentu bagus untuk kenderaan besar yang selalunya digunakan untuk perjalanan jauh dan juga mungkin memerlukan lebih bantuan. Macam biasalah ada adaptive cruise control, pedestrian detection, auto emergency braking. Kemudian mereka juga menambah beberapa electronic drive mode, iaitu untuk pemanduan laluan lasak dan juga atas jalan. Ini sebenarnya boleh membantu pemandu kerana ia boleh memantau keadaan permukaan jalan dan memilih mode yang sesuai secara automatik. Satu ciri yang menarik di sini dipanggil turning assist, iaitu dia membrake roda belakang belah dalam bila kita nak masuk selekor yang sangat tajam, selalunya untuk kelajuan rendah lah dan bila off-road. Yang keempat, kenderaan ini lebih mesra alam. Tadi kita dah cakap kan, kenderaan ini 200 kilo lebih ringan dia punya frame dan body. Jadi bila ringan, sudah tentu akan menggunakan minyak yang kurang sikit lah. Dan juga mereka telah menghasilkan dua enjin baru. Kalau dulu mempunyai enjin yang besar, 5.7 liter, 4 liter. Sekarang ni enjin lebih kecil dan bukan V8 lagi. Enjin paling besar mereka sekarang ialah V6, 3.5 liter. Dan kedua-dua enjin ini adalah enjin turbo. Kedua-duanya menggunakan sequential twin turbo. Maksudnya bila kelajuan rendah, turbo satu saja berjalan. Bila kelajuan tinggi, kedua-dua turbo berjalan. Dengan menggunakan hanya satu turbo pada kelajuan rendah, ia membolehkan kereta ini mencapai tahap kuasa atau tahap torque yang tinggi dengan lebih awal. Ini memberikan kereta ini prestasi yang lebih, dan juga pada kelajuan tinggi ia boleh menggunakan gear ratio yang lebih tinggi kerana banyak torque. Jadi untuk mencapai nisbah gear yang lebih tinggi ni, Toyota telah melengkapkan kereta ini dengan kotak gear baru, 10 kelajuan automatik, dan untuk menjadikan ini lebih cekap lagi, ia melengkapkan gearbox ini dengan clutch lockup. Dengan menggunakan 10 kelajuan, ia boleh menghasilkan nisbah yang sangat tinggi untuk kelajuan rendah, terutamanya bila pergi off-road dengan low range lagi, boleh mendapat nisbah yang lebih rendah dan lebih kawalan. Dan juga untuk gear 10 mempunyai overdrive yang lebih tinggi untuk menjimatkan lagi minyak, terutama lagi bila ada enjin yang mempunyai torque yang banyak. Yang kelima, kabin jangan lupa. Sekarang zaman moden semua nak kena ada macam-macam ciri. Kita tengok reka bentuk kabin dah semakin canggih dan semakin moden. Kalau yang dulu tu memang nampak lah dia punya umur dia, yang baru ni nampak terkini. Center screen yang besar tu mengawal pelbagai-bagai fungsi, termasuklah memberi sambungan Android Auto dan juga Apple CarPlay. Yang bagusnya masih lagi ada beberapa kawalan yang diberi secara fizikal lah di bawah skrin besar tersebut, terutamanya untuk aircon ni saya suka, sebab kalau aircon kena kawal dalam skrin agak sukar sikit. Jadi sistem aircon ni juga diberi
diberi 4 zon kawalan iklim. Penumpang depan ada 2 zon, penumpang belakang juga ada 2 zon. Ciri lain dapat heated and cool seats, maksudnya ada fan boleh sejukkan kursi pada hari panas. Kalau kita duduk tempat sejuk boleh panaskan kursi, dan juga ada heated steering wheel untuk orang yang duduk dekat tempat sejuk lah. Dan juga ada butang SOS. Kalau ada apa-apa hal, kita boleh tekan butang SOS. Maksudnya dalam kereta tu dia akan ada dia punya own SIM card, dia akan call emergency center dan kita boleh beritahu keadaan kita dan juga boleh beritahu lokasi kita lah. Selalunya dalam tu dah ada GPS sekali, dia dah tahu lokasi, cuma kita nak beritahu masalah kita lah. Dan yang menariknya juga lagi, Toyota dikatakan akan menghasilkan versi GR. GR ni rasanya kosmetik je lah, bukan rally special. Tapi tak tahu, mungkin ada rally special pasal kereta Land Cruiser ni memang mengambil bahagian dalam perlombaan lasak seperti Dakar. Jadi masuk Malaysia ke tidak? Sebelum ni tak adalah yang masuk Malaysia secara rasmi. Semuanya masuk melalui pengimport selari lah, ataupun parallel importer, ataupun orang panggil grey import, ataupun kereta recon. Tapi sekarang ni BMW Toyota nampak macam rajin pula bawa masuk model yang lebih banyak, sampai Supra, GR Yaris, Corolla Cross semua pun masuk kan. Jadi saya harap masuk lah, sebab geng Sabah Sarawak mesti nak kereta ni, terutama sekali kalau ianya datang dengan sokongan penuh lepas jualan daripada Toyota. Kalau dia mau masuk, dia boleh teruskan kedudukan sebagai kereta mewah paling sesuai di Malaysia Timur. Sebab jalan kat sana masih lagi tak begitu elok. Sedih nak cakap pasal jalan tak elok tu, tapi nak buat macam mana? Itulah realitinya. Jadi tolonglah dia orang Toyota, bawalah masuk Land Cruiser 300 ni ke Malaysia untuk geng-geng kita di Sabah dan Sarawak. Okey, sampai situ saja video kita hari ini. Kalau suka, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Kalau boleh, tekan butang subscribe dan butang loceng untuk dapat makluman terkini bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.